Salam sejahtera, anda bersama saya Ruben Gomez untuk Utama TVS dan rakan penyampai. Saya Mara Suji, kita ikuti laporan ini. Malaysia akan menerima 182,520 dos tambahan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech pada Rabu. Seperti penghantaran pertama pada Ahad lalu, vaksin terbabit dijadual tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dari Singapura. Akan mendarat esok dan ini akan kita hantar ke negeri-negeri yang belum lagi menerima vaksin. So bagi negeri Kedah, negeri Melaka, negeri Sembilan, Perak akan menerima pada 24 hari bulan, hari esok juga. Dan bagi negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 25 hari bulan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, dos tambahan tersebut adalah untuk edaran ke negeri yang belum menerima bekalan. Kumpulan pertama bekalan vaksin Pfizer-BioNTech membabitkan 312,390 dos selamat tiba di Malaysia melalui kendalian mas kargo Sendirian Berhad. Malaysia akan memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula 24 Februari ini dilaksanakan dalam 3 fasa. Dimulai dengan fasa 1 dari Februari hingga April 2021 untuk kumpulan petugas barisan hadapan melibatkan 500 orang. Fasa 2 pula iaitu dari April hingga Ogos membabitkan kumpulan warga emas berumur 65 tahun ke atas, golongan berisiko tinggi serta orang kurang upaya melibatkan 9.4 juta orang. Manakala fasa 3 dari Mei 2021 hingga Februari 2022 untuk penduduk di Malaysia berumur 18 tahun ke atas, warga negara dan bukan warga negara dengan sasaran lebih 13.7 juta orang. Menjelang ketibaan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech ke Sarawak, kawalan keselamatan akan diperketatkan bagi menjamin keselamatan pergerakannya. Untuk tujuan penerimaan esok, pihak polis akan jaga kawasan di airport tu. Kita akan buat kawalan keselamatan sana. Kemudian kita akan dapatkan kenderaan seperti MPV lah untuk mengiringi kenderaan daripada pihak DHL ni untuk bawa ke tempat simpanan lah di Kuching ni. Dan seramai 60 anggota polis akan terlibat dalam kawalan pergerakan vaksin tersebut bermula daripada ketibaannya sehinggalah ia selamat diagihkan ke 7 lokasi yang menempatkan 55 pusat pemberian vaksin PPV di seluruh Sarawak. Dan kita akan escort sampai ke tempat penyimpanan tu dan kita juga akan membuat kawalan lah di tempat penyimpanan ni untuk pastikan keselamatan vaksin tu lah. Ya, sebelum dibawa ke 7 lokasi pun kita akan mengiringi kenderaan pihak sama ada DHL ataupun pihak KKM untuk hantar ke lain-lain lokasi lah di seluruh Sarawak ni. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Sugah Embas bersama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dijadualkan menyaksikan ketibaan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 di kawasan kargo Lapangan Terbang Kuching pada Rabu. Individu yang akan disuntik dengan vaksin COVID-19 perlu melalui 5 stesen di Pusat Pemberian Vaksin PPV dengan proses suntikan mengambil masa antara 15 dan 30 minit termasuk proses pemantauan untuk kesan sampingan. Kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, stesen pertama ialah untuk saringan gejala dan suhu, stesen kedua untuk pendaftaran, stesen ketiga bagi konsultasi dan persetujuan imunisasi, stesen keempat untuk suntikan vaksin COVID-19 serta stesen kelima untuk pemerhatian. Penerima akan diminta untuk berada dalam tempoh masa antara 15 minit hingga 30 minit. Dengan kejayaan simulasi pada hari ini, KKM bersedia untuk melaksanakan pemberian suntikan vaksin COVID-19 yang akan dilancarkan pada 24 Februari nanti, iaitu besok.
Kementeriannya kini juga sudah bersedia untuk melaksanakan fasa pertama yang melibatkan 572,588 petugas barisan hadapan berdaftar mengikut rekod setakat 21 Februari lepas. Dalam perkembangan lain, Dr. Adam memberitahu kerajaan mengekalkan keputusan untuk tidak memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada wanita mengandung serta menyusukan anak. Kita masih lagi dalam conditional approval untuk Pfizer vaksinasi dan rolling submission untuk mendapatkan beberapa data-data penting untuk dijadikan sebagai satu asas, iaitu keberkesanan, kualiti dan selamat diperlukan. Untuk itu mereka yang mengandung kita tidak berikan vaksinasi COVID-19. Terdahulu, pensyarah perubatan mikrobiologi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Niazlin Muhammad Taib turut menyarankan wanita mengandung serta yang menyusukan anak menangguhkan pengambilan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech. Ini kerana ujarnya bagi mengelak sebarang kesan sampingan yang mungkin wujud. Angkatan Tentera Malaysia ATM diberi kepercayaan penuh bagi membantu menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Demikian menurut Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Dato' Afendi Buang. ATM berperanan dari segi bantuan logistik termasuk penyimpanan, penghantaran dan juga pengagihan di samping kawalan keselamatan di setiap fasa pelaksanaan program. Sementara itu, ATM turut merangka pelaksanaan program imunisasi COVID-19 peringkat ATM berdasarkan keutamaan yang diberikan kerajaan untuk warga ATM sebagai penerima vaksin berkenaan. Ini berdasarkan ruang lingkup penugasan mereka yang berisiko dijangkiti wabak tersebut. Pemberian vaksin COVID-19 secara percuma di negara ini dilihat sebagai satu pengiktirafan terhadap prinsip akses kepada kesihatan. Malah, program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula hujung bulan ini turut dipeluaskan kepada warga asing yang menetap di Malaysia secara percuma. Menerusi tinjauan TVS, rata-rata nyata bersedia untuk menerimanya. Namun, tidak kurang juga yang masih belum bersedia. Jadi saya merasakan bahawa vaksin yang akan kita terima nanti adalah baik untuk semua dan tak perlu takutlah kerana dah pun dibuktikan keselamatannya oleh pakar. Kami rasa macam sepatutnya kita just terima vaksin sebab so that kes COVID di Malaysia tu dapat dikawal. Kami sedia menerima vaksin sebab kami boleh dapat sisi demo without rasa takut. In my opinion, I would take the vaccine because it is crucial for us. For me, myself, I think I would accept the vaccine because with the vaccine, I would feel more secure and safe when I was outside, especially for my job. Pandangan saya memang rasa orang yang bersedia boleh try dulu lah. Kami mau nanggap macam ni efeknya dekat seseorang dulu, baru kami akan ambil vaksinnya lah. Kami belum ready lah untuk menerima vaksin tu sebab tak semua orang sesuai untuk menerima vaksin. So ada orang yang ada isu macam sensitif untuk ubat. Baik, kita ke laporan seterusnya. Seramai 55,539 guru yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi akan diusahakan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 pada fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin berkata, pertimbangan untuk memasukkan golongan pendidik dalam fasa pertama program vaksinasi terbesar negara itu dibuat selepas pihaknya menerima senarai daripada Kementerian Pendidikan. Kita akan usahakan untuk memasukkan bilangan guru ini 55,539 dalam fasa pertama. InsyaAllah sebelum tarikh pembukaan sekolah nanti, dan kita akan usahakan supaya kita dapat menerima permintaan. Kementerian Pendidikan menetapkan sesi persekolahan bersemuka bagi murid prasekolah tahun 1 dan 2 bermula 1 Mac ini, manakala murid tahun 3 hingga tahun 6 dibenarkan hadir ke sekolah pada 8 Mac. Untuk sekolah menengah pula, sesi pembelajaran bersemuka akan bermula pada April kecuali bagi pelajar tingkatan 5 yang akan memulakan persekolahan mereka pada 8 Mac.
Hairi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, proses pemberian vaksin oleh Kementerian Kesihatan ke atas seseorang individu akan mengambil masa 15 hingga 30 minit termasuk tempoh pemantauan terhadap penerima suntikan. Sementara itu, Kesatuan Guru Sarawak STU menyokong langkah menyenaraikan guru untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 pada fasa pertama. Menurut Presidennya Adam Prakash Abdullah, tindakan ini mampu meyakinkan keselamatan guru dan juga pelajar. Vaksin tersebut akan memberi keyakinan booster kepada guru-guru kita supaya mereka yakin kembali ke sekolah, kerana dengan adanya vaksin itu nanti mereka berasa selamat untuk bersama anak-anak murid di dalam bilik darjah. Ibu bapa juga akan merasa selamat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan pengetahuan bahawa semua guru telah diberi imunisasi vaksin COVID-19. Dalam pada itu, berhubung usaha kerajaan dalam My Digital, rangka tindak ekonomi digital Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat lalu, beliau berpendapat kesaling hubungan internet di kawasan pinggir bandar dan luar bandar perlu diberi pertimbangan serius. Ia katanya tidak boleh diabaikan bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat dipertingkatkan lagi. Pembangunan kanak-kanak tambahnya disifatkan sebagai aset penting masa depan negara. Oleh itu, sokongan mahupun bantuan yang berkesan dan bersifat jangka panjang harus dilaksanakan. Sektor pendidikan harus diberi penekanan sama hebat dengan sektor-sektor lain kerana di bawah rangka tindak itu tidak menyatakan peruntukan langsung untuk menambahkan lagi kesaling hubungan internet di sekolah-sekolah, jauh sekaligus menyediakan kemudahan teknologi, maklumat dan komunikasi bagi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Adalah tidak menjadi masalah bagi bekas pesakit kanser dan orang kurang upaya OKU untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Begitu juga dengan mereka yang pernah menerima suntikan Bacillus Calmette-Guerin BCG bagi mencegah penyakit TB. Kita galakkan mereka menerima vaksin sebab mereka tergolong pada golongan yang kita kata ada risiko, comorbidity. Selain daripada orang yang mengidap diabetes, hypertension, sakit jantung, buah pinggang dan penyakit-penyakit kronik yang lain. Bagaimanapun, Dr. Nur Hisham Shah berkata bagi golongan yang sedang mengambil ubat untuk merendahkan paras imuniti seperti pesakit kanser, mereka tidak dinasihatkan untuk menerima vaksin buat masa ini sehingga tamat rawatan. Sementara itu, Dr. Hisham Shah menjelaskan setakat ini tiada data jelas yang mengesahkan sesiapa yang menerima suntikan BCG sebelum ini terlindung daripada dijangkiti wabak COVID-19. Walaupun ada teori yang mengatakan ada perlindungan, tetapi dari segi realitinya data yang tepat tidak ada. Jadi maknanya kalau walaupun kita ada perlindungan terhadap tuberkulosis melalui BCG dan sebagainya, dia tidak akan melindungi kita daripada SARS-CoV ini. Buktinya ramai di antara kita semua ada vaksinasi BCG, tetapi kita ramai juga masyarakat kita yang masih dapat juga penyakit SARS-CoV ni, COVID-19 ni. Penduduk luar dari Kampung Emperoh Jambu yang menghadiri upacara pengkebumian di kampung tersebut dari 3 hingga 5 Februari lepas diminta tampil untuk membuat calitan COVID-19. Perkara tersebut adalah perlu susulan terdapat kes di mana 2 keluarga iaitu di Kampung Petak dan Simboh di Padawan juga disahkan positif COVID-19. Kampung tersebut diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, ekoran terdapat 42 pengesanan kes aktif positif COVID-19 bagi kluster Emperoh Jambu setakat 22 Februari. Unit Keselamatan Dalam Negeri, mereka telah pun dipanggil oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk mengadakan contact tracing. Minta kerjasama daripada semua mereka yang menghadiri majlis pengumuman tersebut untuk datang bersama-sama tampil ke hadapan. Kata Dr. Jarib lagi, segala aktiviti di tapak perkuburan juga dihadkan kepada 30 orang sahaja dan kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah tidak dibenarkan. Ketua-ketua masyarakat turut diwajibkan untuk menyediakan buku kehadiran ataupun kod QR aplikasi MySejahtera untuk mana-mana upacara pengebumian. Seterusnya kepada pihak PDRM, maknanya kalau ada orang mati
keluarga seorang mati itu buat satu laporan kepada pejabat darah kecil di mana-mana pun dan seterusnya kepada PDRM supaya PDRM datang turun pada ke keluarga-keluarga tersebut untuk memperketatkan lagi SOP dan dicadangkan supaya upacara pengabumian adalah dihadkan seelok-eloknya kepada 10 orang saja yang berada dalam rumah. Sarawak merekodkan 133 kes baru COVID-19 dengan 2 kematian pada Selasa. 2 kematian berkenaan masing-masing dilaporkan di Sibu dan ia menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 76 orang atau sebanyak 0.92% dari keseluruhan kes positif dilaporkan di Sarawak. Selain itu, 133 kes positif direkodkan di Sarawak pada Selasa dan jumlah tertinggi dilaporkan di daerah Meradong iaitu 36 kes dan diikuti Sibu 28 kes. Selain itu, di Betong 17 kes, Semarahan 13, Kuching 12, Bintulu 8, Julau 6, Subis 6, Miri 3, Seratok 1, Kanawit 1, Beluru 1 dan Dalat 1. Sementara itu, Malaysia merekodkan 2,468 kes baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 288,229 kes. Daripada jumlah itu, 4 kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah berkata, kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini ialah sebanyak 30,475 kes. Mengenai penularan jangkitan COVID-19 mengikut negeri, Selangor mencatatkan kes harian tertinggi dengan pertambahan sebanyak 932 kes. Selain itu, terdapat pertambahan sebanyak 14 kes kematian baharu menjadikan keseluruhannya kini 1,076 kes. Jumlah kes sembuh pula adalah sebanyak 4,055 kes. Setakat ini, 196 pesakit sedang menerima rawatan di ICU. Daripada jumlah itu, 92 orang memerlukan bantuan pernafasan. Pembayaran pertama one-off sebanyak RM500 kepada kira-kira 20,000 pemandu teksi, bas sekolah, bas pesiaran, kereta sewa dan e-hailing adalah tepat pada masanya. Tinjauan TVS, rata-rata penerima meluahkan rasa syukur kerana bantuan ini tepat pada masanya sekaligus dapat mengurangkan beban mereka. Mungkin saya ada sedikit menanggunglah bebanan lah sebab anak-anak sekolah, belanja rumah lagipun gaji kita orang pun belum tak penuh lah. Kalau boleh saya ucap terima kasih kepada kerajaan kerana memberi bantuan macam inilah. Juntaan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia kerana telah memberikan sumbangan berupa bantuan wang permai kepada pemandu bas, pesiaran, bas sekolah, teksi, e-hailing dan sebagainya. Dan juga bantuan permai sebanyak 500 tu dapat membantu sedikit sebanyaklah untuk pemandu-pemandu Grab di Kuching. Agak ada untuk membantu pendapatan lah dari segi kekurangan sekarang ni. Pada Isnin, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan bantuan khas sekali bayar atau one-off sebanyak RM500 kepada pemandu teksi, kereta sewa, bas dan perkhidmatan pengangkutan e-hailing. Bantuan menerusi pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai itu membabitkan kira-kira 110,000 penerima dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM55 juta. Setiap kementerian berperanan menjayakan pelaksanaan dasar perpaduan negara dan rangka tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030. Menurut Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq, persepsi perpaduan merupakan tanggungjawab kementeriannya semata-mata adalah kurang tepat. Sebaliknya, ujar beliau, semua pihak perlu bekerjasama dan bersatu padu untuk memastikan objektif dasar itu dipenuhi. Maka kerana itu dalam rangka tindakan ini kita letakkan penglibatan setiap kementerian yang ada. Tiap-tiap kementerian dia ada peranan.
peranan dia. Contoh bila kita membicarakan soal perpaduan dalam pendidikan. Dia adalah tanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita membicarakan soal perpaduan dalam kebudayaan. Mungkin dia menjadi tanggungjawab kepada Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Kebudayaan, MOTEK. Jadi maknanya tiap-tiap kementerian itu dia ada tanggungjawab dia. Tambahnya, dasar yang berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian itu dibangunkan bersama setiap kementerian dan menetapkan strategi jangka panjang. Ia sebagai usaha berterusan untuk memupuk, mengukuh serta memelihara perpaduan rakyat. Halimah berkata dasar perpaduan negara dan rangka tindakan perpaduan negara 2021-2030 dihasilkan bagi menyokong aspirasi perpaduan yang ingin dicapai dalam tempoh 10 tahun akan datang. Penggubalan dasar perpaduan negara juga berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara serta selaras dengan dasar utama negara. Pelan tindakan perpaduan ialah pendetailan kepada apa yang perlu kita lakukan dalam rangka tindakan. Dan pelan tindakan perpaduan itu pula nanti kita akan pecahkan. InsyaAllah pada hari Ahad ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti dalam kawasan rukun tetangga. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedang berusaha menaik taraf bidang jurubahasa isyarat dan mengiktiraf kepentingan mereka dengan bermula di sektor awam. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, semua pihak harus menghindari tanggapan bahawa keperluan mempelajari bahasa isyarat terhad kepada golongan OKU pendengaran serta ahli keluarga mereka sahaja. Beliau turut menggesa agar semua warga KPWKM serta agensi-agensi di bawahnya mengambil inisiatif mempelajari sekurang-kurangnya peringkat asas komunikasi bahasa isyarat. Klien yang hadir ke Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan agensi adalah termasuk OKU pendengaran dan pertuturan. Oleh yang demikian, pengetahuan serta kemahiran berbahasa isyarat ini merupakan nilai tambah yang sewajarnya ada untuk kita menyantuni semua golongan masyarakat di negara ini. Ketika ini katanya terdapat 95 jurubahasa isyarat yang berdaftar di bawah Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Jumlah ini tidak setanding dengan 40,389 orang kurang upaya pendengaran yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat setakat tahun lepas. Sempena Hari Tentera Darat ke-88 bertemakan sinergi tentera darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara. Sebanyak 56 buah projek jiwa murni PJM dengan peruntukan kira-kira RM3 juta telah dikenal pasti dan dirancang. Projek-projek tersebut bakal dilaksanakan di seluruh negara sepanjang tahun ini selain pada masa sama menyasarkan 80% daripada 56 projek yang dirancang akan dapat disiapkan menjelang akhir tahun. Dia pun menghadapi keadaan tidak menentu ekoran pandemik COVID-19. Menurut Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Datuk Zamros Muhammad Zain, jumlah projek di bawah PJM akan bertambah dari semasa ke semasa. Khusus di negeri Sarawak saja, pihak Kerajaan Negeri Sarawak telah bersetuju untuk bagi peruntukan sebanyak 1.5 juta. Jadi telah diagihkan bertiga kawasan dan salah satu kawasan itu adalah di kawasan Simonjani sebanyak 500,000. Setakat ini, sebanyak 17 buah PJM dijalankan di kawasan Gedong meliputi kerja-kerja baik pulih rumah komuniti, pembinaan titi serta penyelenggaraan tanah perkuburan dan masjid. Untuk kali tahun 21 ni kita fokus pada projek buat rumah-rumah lah. Dan juga bukan hanya rumah individu tapi komuniti. Mana yang kerajaan propose, in fact projek murni ini kerajaan yang bagi dia punya peruntukan. Jadi kita beritahu dengan kerajaan, tak kira kerajaan mana sama ada Sarawak ke, Sabah ke, Selangor ke, Pahang ke, mereka bagi mana tempat yang perlu dibuat. Pelancaran PJM di Gedong disempurnakan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zamros Muhammad Zain di kediaman Rahim Bujang Ahmad yang kini 98% dibaik pulih.
Dua projek pembinaan jambatan di kawasan pesisir oleh Kerajaan Sarawak iaitu Jambatan Batang Paloh bahagian muka menghadapi sedikit kelewatan akibat beberapa faktor. Antaranya ialah keadaan cuaca yang tidak menentu selain berlakunya masalah teknikal di luar jangkaan semasa kerja dasar sungai. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusuf Abdul Wahab, selain dua faktor tersebut, kekurangan tenaga kerja mahir juga menjadi cabaran utama kontraktor. Mereka memerlukan tidak kurang daripada 50 orang pekerja mahir seperti tukang kayu, tukang besi dan lainnya untuk mempercepatkan lagi projek ini untuk kata orang catch up dengan delay dengan kelewatan yang ada sekarang ini iaitu 95%. Beliau bagaimanapun memohon kontraktor mengambil pekerja-pekerja dari kawasan berhampiran dan menambah waktu bekerja supaya projek ini dapat disiapkan segera. Tambah beliau, setakat 25 Januari 2021, kemajuan fizikal projek ialah 22%. Tarikh asal siap projek ialah pada 7 Mei 2023, bagaimanapun ia terpaksa dipindah ke 20 Ogos 2023. Sementara itu, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul berharap projek pembinaan Jambatan Batang Paloh dapat disiapkan sama dengan Jambatan Muara Batang Lasa dan Jambatan Batang Igan. Harapan kami berdua dan juga penduduk di kawasan sekitar ini ialah supaya Jambatan Batang Paloh ini dan Jambatan Batang Lasa dapat disiapkan dalam masa yang sama dan perancangan seterusnya, pembangunan seterusnya dapat dijalankan. Abdullah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop bersama dengan Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab telah menghadiri sesi taklimat dan pemantauan projek di tapak projek pembinaan Jambatan Batang Paloh. Kedua-duanya berpuas hati dengan penerangan daripada pihak kontraktor dan langkah-langkah yang diambil untuk mempercepatkan projek tersebut. Pihak kontraktor memberi jaminan akan melaksanakan pelan intervensi supaya projek akan siap mengikut jadual. Penduduk Rumah Panjang St. Matthew Blok Kelili, Pusat kini boleh melakukan amal ibadah dengan selesa setelah selesainya pembinaan sebuah gereja bernilai RM200,000. Projek rumah ibadat kami di Blok Kelili itu St. Matthew, nama rumah ibadat kami ada 200,000 lah. Ini jelas memperlihatkan keprihatinan Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maru, Razaili Gapor terhadap keperluan penduduk setempat. Malah beliau turut menyediakan kemudahan seperti sistem perhubungan jalan raya, surau dan masjid. Kita juga menyediakan pusat-pusat ibadah, masjid, surau dan sebagainya. Dengan adanya sistem jalan perhubungan di kampung terbabit, pergerakan harian penduduk seperti menghantar anak ke sekolah kini lebih mudah. Anak-anak belajar jauh tempat ada jalan raya, ada dekat sejam baru sampai pakai jalutan sampai ke sekolah. Sekian sahaja laporan utama TVS, saya Ruben Gomez. Dan saya Mara Suji, salam hormat. Dan jumpa lagi.